forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamil. Apa isu Sanusi dakwa tak diberi kursi ketika mesyuarat bersama Anwar? Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi mendakkan dia tidak diberikan tempat duduk ketika mesyuarat di Al-Awsat sebelum mengiringi Perdana Menteri kerja ke Sadau. Sanusi membagikan perkara itu ketika menyuarakan isu Return Napoleon yang menurutnya cuba mengerukan hubungannya dengan Anwar. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamil. Dan akhirnya kita komen macam biasa. Yang Pak Muhammad Datuk Seri Sanusi dari Kedah, dia mengatakan bahawa adanya Little Napoleon di pejabat PMO. Saya kata tak betul tu. Tak, dia melahirkan bahawa dia kononnya sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan mesyuarat di Al-Star sebelum beliau mengiringi Perdana Menteri dalam lawatan kerja ke Sadau di Thailand, katanya dia tidak diberikan kerusi. Saya pun tak tahulah. Benda itu berlaku di Kedah, negeri yang ditadbir oleh Datuk Seri Sanusi. Tapi bagaimanapun saya dapat melihat bagaimana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi kesempatan untuk beliau duduk sebelahnya. Dan akhirnya Datuk Seri Sanusi mengatakan, jadi walaupun katanya perbincangan itu berkaitan dengan tanah yang berada di bawah kuasa negeri, katanya dia tidak diberi kesempatan, dia tidak diberi tempat untuk turut serta. Sehinggalah Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta dia diberikan kerusi. Artinya bukan salah Seri Anwar Ibrahim. Saya bukan nak mengangkat. Terima kasih Saudara Fazil Kenong. Bukan saya nak mengangkat ataupun membodi ataupun mendewakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi jelas, menurut Datuk Seri Sanusi, dia kata, kat saya berdiri sebab tak ada kursi. Tapi dia kata, saya ucap terima kasih lah kepada Perdana Menteri yang nampak saya berdiri lama dan dia minta saya diberikan kursi. Saya bukan rasa terhina, tapi nak maklumkan bahaya permainan Little Napoleon. Itu keadaan orang sekeliling saya. Tapi takkan kerana itu nak dimaki hama Perdana Menteri. Sebab itu dia kata, saya tahu ini permainan pegawai terbabit supaya saya terus serang Perdana Menteri. Tapi dia kata, saya tidak berbuat demikian kerana pada pandangan saya, dia pada hari itu memainkan peranan sebagai Perdana Menteri, tapi pegawai yang susun rombongan itu cuba mainkan politik. Lebih sudu dari kuah. Itu terpulanglah. Dia menzahirkan amarahnya. Tetapi saya melihat bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh dipersalahkan. Tapi bagi setengah orang maki hamun lah. Mulalah dia kata buka mulut, mohong dan sebagainya. Saya kata sudahlah. Cukup-cukuplah kita berbalah, kita bermusuh. Paling penting sekarang ni kalau kita lihat bajet yang dikemukakan oleh Datuk Sanusi, saya rasa tak begitu besar. 1.24 bilion saja untuk sepanjang tahun 2024. Sedangkan dunia hari ini menuntut agar persiapan kita dengan jumlah kewangan yang besar untuk pembangunan, untuk bayar gaji dan sebagainya. Jadi kalau sentiasa berbalah, bila nak selesainya? Itu keadaan saya, cukup-cukuplah saya harap saya. Sebab itu saya agak menarik tentang fatwa tulisan Saudara Ahmad Mursi. Apabila kononnya adalah fatwa, saya tak suka sebut nama orang tu saya. Fatwa seseorang pemimpin dari Perikatan Nasional. Dia kata bahawa di Pilihan Raya Kecil Kemaman, katanya kalau mereka berhijrah tinggal ke UMNO dan bersama PN, Perikatan Nasional, mereka seperti mendapat pahala hijrah Rasulullah. Saya katakan bagaimana agama dipersendakan, agama ditunggang. Seolah-olah kalaulah warga UMNO, penyokong-penyokong UMNO berhijrah menyokong calon daripada Perikatan Nasional itu dapat pahala seperti pahala hijrah Rasulullah. Saya geleng kepala saudara. Itu kenyataan daripada Saudara Ahmad Mursi. Dia menulis dalam tulisannya dan saya baca begitu. Dia tak tepat fatwa itu. Kerana kalau kita melihat kecenderungan yang berlaku sekarang ni, seolah wujudnya kecenderungan politik Khawarij. Khawarij ni lain tak ada saudara. Mereka memfitnah orang tu, kafir dan sebagainya. Itu keadaan saudara. Jadi tak tepatlah fatwa itu, kata Saudara Ahmad Mursi. Jadi sekarang ni ramai warga bangsa kita yang terperdaya dengan propaganda takfiri. Konon-kononnya Islam terancam, parti kafir, undi Pakatan Harapan BN masuk neraka. Cukup-cukup. Tapi bagaimanapun saudara, sekejap lagi saya beri ulasan. Saya Alhamdulillah dalam kempen-kempen tak berapa mendengar lah. Adalah satu dua tuduhan-tuduhan yang dilontarkan sebegitu saudara. Jadi sebenarnya saudara, saya mengharapkan agar
hentikanlah kita menunggang agama itu. Dengan mengibaratkan kalau berhijrah daripada menyokong UMNO kepada Perikatan Nasional seperti pahala hijrah Rasulullah. Lain tu saudara. Baginda Rasulullah melakukan hijrah selepas diperintahkan oleh Allah berhijrah daripada bumi Arab, dari bumi Mekah ke Madinah kerana baginda diancam, kerana mahu untuk menyebarkan Islam. Jadi kalau berhijrah daripada menyokong calon-calon Pakatan Harapan, bukan ada ada ancaman, tak ada siapa mengancam pun. Saudara, itu keadaannya saudara. Saya mengharapkan agar kita berhati-hatilah. Sebab itu sekarang ni apabila, sebenarnya saya kata tadi, apabila Syed Husin, Syed Abdul Faizal, beliau telah pun mengisytihar dirinya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sepatutnya saudara, beliau tak sepatutnya dianggap sebagai pengkhianat. Dia cuma memberi sokongan. Dan dia tak keluar parti pun. Jadi bagaimanapun kenyataan itu saya nampaklah. Hari ini dan semalam teruk juga beliau dibelasah. Jadi saya rasa walaupun Syed Husin mungkin bukan ahli parlimen pembangkang pertama. Kerana sebelum itu pun dah wujud pimpinan daripada parti pembangkang yang menyatakan sokongan. Bermula daripada ahli parlimen, daripada Gua Musangnya, di mana lagi saya? Daripada Jeli, ahli parlimen, ada beberapa nama lagi lah, sampai 5 orang. Dan hari ini pun saya nak jelaskan. Apabila mereka mengatakan seolah-olah dalam musim-musim kempen, kononnya mereka akan mentadbir Putrajaya. Saya kata tu mimpi ke mana saudara? Nak ke mana? Sedangkan sekarang ni Perikatan Nasional cuma tinggal daripada 74 kursi, tinggal lagi tolak 5. Tinggal lagi 69. Itu aja yang ada dalam Perikatan Nasional. Macam mana nak tadbir negara? Sekarang selebihnya sudah pun bersama-sama dengan kerajaan perpaduan. Ini perlu difahami dan perlu diakui hakikatnya saudara. Sebab itu saya melihat, saya juga mendapat makluman kononnya. Tapi tak tahulah. Mudah-mudahan mereka teruslah bersama. Saya tak ada keberuntungan bagi kita pun. Bagi ada pihak mengatakan bahawa saat ini kononnya antara Parti Peribumi Bersatu bersama dengan PAS diibaratkan seperti tidur sebantal mimpi lain-lain. Saya tak tahu apa maksudnya saya, tapi itulah gambarannya. Kerana masing-masing sekarang ni sudah ada gerakan di kalangan ahli-ahli parlimen dari Parti Peribumi Bersatu yang membuat sokongan satu demi satu kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kabarnya sekarang ada 12 lagi. Katanya, saya tak tahu. Tapi saya ingat ada beberapa kawasan yang waktu terdekat ni mungkin 1, 2, 3, yang saya rasa 5 lagi tu mungkin. Mungkin saya, sebab kerana mereka juga mempunyai hubungan yang rapat dengan Perdana Menteri, dengan Timbalan Perdana Menteri, saya. Dan malahan ada juga kalangan warga daripada PAS juga yang besar kemungkinan yang akan memberi sokongan. Itu dapatan saya. Tapi belum dapat disahihkan. Ini bukan satu benda yang sah. Sehinggalah bila dia membuat pengumuman. Tetapi bagi saya, sepatutnya kita hentikanlah maki-maki ini saya. Mimpi lain-lain antara PBM dengan PAS memang semakin menyerlah saya. Memang semakin menyerlah. Saya tak tahulah apa yang akan berlaku masa terdekat ini. Tapi kabarnya, sebab dalam Parti Peribumi juga sudah berlaku perpecahan. Saya ada bertemu sepanjang saya berada di Kemaman. Saya berjumpa juga saudara dengan pimpinan daripada Parti Peribumi Bersatu. Tak perlulah saya sebutkan nama saudara. Buat apa nak sebut nama. Saya berbual dengan beliau. Memang ada suara-suara sebab mereka menuju untuk mengambil alih kepimpinan dalam Parti Peribumi Bersatu. Nak jadi presiden dan sebagainya. Saya ucapkan selamat maju jaya je lah saya. Jadi artinya apa yang saya dapatan saya ada keretakan. Bagaimanapun saya setuju dengan pandangan Cik Bu. UMNO Barisan Nasional kekal dengan pendiriannya. Saya yakin cuma 1-2 orang tu mungkinlah masih lagi teragak-agak. Tetapi apabila mereka melihat sudah berlaku seolah ada gerakan
di kalangan ahli parlimen daripada Perikatan Nasional menyokong Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Ibrahim, mulalah mereka dalam keadaan tumbang ambing. Ini keadaan yang saya dapat, saudara. Jadi sebab itu besar kemungkinan juga sepanjang setahun mendatang, sebab kita nak masuk bulan Disember, saudara, 2024, saya melihat jeda waktu tahun 2024 ini Perikatan Nasional nak ke mana? Saudara Ratapan Kasih dia kata terbang bangau akhirnya ke belakang ke bawah jugalah ia akan kembali. Begitulah saya nampak. Dan saya kata Pac-Man dia kata Paguh pun dah kurang agresif sejak akhir-akhir ini. Nampak kayak begitu, itu belum lagi pembicaraan bermula. Saya melihat, mendengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bila dia menyatakan, membayangkan besar kemungkinan ada lagi mereka yang bakal diseret ke muka pengadilan. Jika itu berlaku, saudara, apakah sokongan di kalangan ahli parlimen terhadap pimpinan parti Perikatan Nasional itu berkekalan? Saya rasa mereka pun akan cabut lari, saudara. Bukan kerana takut diri mereka sendiri, tapi apa akan jadi pada parti itu. Saya bersyukur, walaupun tak bersihat, saya nampak tadi ada Datuk Seri Zahid Hamidi masih lagi menyantuni apabila dilawati oleh timbalan Perdana Menteri daripada Thailand, datang berkunjung ke pejabat beliau di Al-Falah. Al-Falah itu berhampiran dengan rumah beliau di Kanti Home, saudara. Saya tahu kawasan itu memang tempat itu selalunya kalau bertemu, mengadakan mesyuarat yang tak jauh dari rumah beliau. Dan itulah rumah yang dituduh kononnya beliau beli untuk kegunaan peribadi. Sebenarnya itulah untuk Yayasan Al-Falah. Saya melihat ada sister politiknya, Datuk Seri Megat Zulkarnain bersama dengan beliau. Dan saya nampak wajah Datuk Seri Abidin nampak semakin ceria. Sebab itu kita harus berdoa lah supaya beliau sihat. Tapi yang tak seronoknya ada pula timbul tadi. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak sihat. Iyalah kalau tak sihat tu bukanlah sakit teruk sangat. Tapi tuntut pejabat Perdana Menteri kena buat kenyataan. Pejabat Timbalan Menteri kena buat kenyataan. Nak buat apa kenyataan? Saudara, kalau nazak lain lah, saudara. Itu gambaran saya dapat. Saudara, hari ini saya nak mengulas tentang dapatan saya tentang pilihan raya kecil di Kemaman. Saya melihat, saudara, rata-rata warga Kemaman mereka faham bahawa apa pun berlaku keputusan pada 2 Disember nanti, saudara, malam besok, malam terakhir untuk berkempen, rakyat Kemaman sudah faham. Apa pun keputusannya tidak akan merubah suasana. Sama ada calon daripada PAS menang ataupun kalah, dia tidak akan merubah. Itu Datuk Seri Samsuri akan terus kekal sebagai Menteri Besar. Dia menang pun dia akan jadi Menteri Besar, dia kalah pun dia akan kekal jadi Perdana Menteri Besar. Dia tak ada apa-apa. Begitu juga dengan keadaan Yang Mulia Jeneral Besara Tan Sri Raja Afendi. Saudara, sekarang begitu saja. Cuma yang agak merujakan, agak membuatkan warga di Kemaman mereka terfikir apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu di Cukai, bukan tempat-tempat lain. Semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim dia pergi semua kawasan, empat dewan luar negeri beliau pergi. Di Kijalnya, di kawasan Air Putih, saudara, di Kemasik, kawasan Felda. Beliau bertemu dengan warga di sana dan apabila sekitar dalam 10.45 dekat pukul 11 malam. Semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap di hadapan warga di Cukai, saudara. Beliau menyatakan bahawa Yang Mulia Tan Sri Raja Afendi mempunyai tugas dan tanggungjawab selepas pilihan raya nanti. Mulalah Akbar mengatakan, saudara, bahawa beliau kalau menang akan dilantik berada dalam kabinet. Jadi masih lagi nak buat spekulasi. Terpulanglah pada saudara. Tapi saya melihat kalau Datuk Tan Sri Afendi diberi peluang, saudara, saya rasa tak ada masalah untuk beliau berada dalam kabinet kerana pengalamannya yang ada, kelayakannya, kedudukannya, tempoh perkhidmatannya dalam pasukan Angkatan Tentera yang sebegitu lama. Saya minta kalau boleh anda sila buka balik halaman lembaran waktu saya mengadakan wawancara dengan Tan Sri Jeneral Besara Raja Afendi
Bagaimana saudara melihat bicaranya? Orangnya terus terang, orangnya tidak meninggi diri, orangnya tidak angkuh. Dan sepanjang kempen, memanglah saudara di Kemaman, saudara, saat ini untuk diadakan ceramah mega agak sukar kerana musim hujan. Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tak boleh nak diteka. Cuma semalam, alhamdulillah, waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di Cukai, malamnya tak berlaku hujan. Saya sendiri tu pada satu hari ketika tu saya buat live. Saudara, tiba-tiba tengah sedap-sedap buat live tu, hujan turun selebat-lebatnya. Malah terpaksa bertukar 3-4 tempat, saudara, kerana tempias air, saudara. Okey tuan, saya baca detail sikit lagi. Menurutnya, walaupun penjangan itu berkaitan dengan tanah yang berada di kawasan kuasa negeri, dia tidak diberikan tempat untuk turut serta sehinggalah Anwar meminta dia diberikan kursi. Saya berdiri sebab tak ada kursi, tapi saya ucap terima kasih kepada Perdana Menteri yang nampaknya saya berdiri lama dan dia minta saya diberikan kursi. Saya bukan rasa terhina tapi nak maklumkan bahawa bahaya permainan Little Napoleon yang mencatur hubungan pemimpin supaya berlaku pertemuan pergaduhan dan tak puas hati. Macam-macam lah Sanusi ni. Tak tahulah tuan betul ke tak ni. Apapun, mari kita terus menyokong kerjaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.